Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera pada semua pelajar-pelajar yang cikgu kasih. Baik, hari ini kita nak cerita tentang kerajaan alam Melayu yang masyhur. Antara kerajaan alam Melayu yang masyhur ni, seperti mana kita dah belajar dalam kelas-kelas terdahulu, melibatkan Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua dan Gangga Negara. Kemasyhuran kerajaan ni kita dapat lihatlah, pelajar-pelajar, daripada segi pemerintahan, ekonomi, dari segi agama dan kemunculan pelabuhan. Baik, kita pergi kepada kerajaan Funan. Kerajaan Funan ni dia berpusat di Vyadapura. Diasaskan oleh seorang Brahmin bernama Kaunditnya. Beliau berkahwin dengan Soma, seorang pemerintah wanita di Sungai Mekong, dan membentuk kerajaan Funan. Macam mana kerajaan Funan ni dia boleh melalui kemasyhuran? Bagaimana? Kerajaan Funan dia masyhur semasa diperintah oleh Fan Shih-man. Fan Shih-man ni dia telah meluaskan empayar Funan ni sampai ke Sungai Mekong, sampailah ke Teluk Chamran di sebelah timur. Kemudian beliau kuasai selatan Myanmar dan segenting Kera. Kejayaan beliau ni menguasai wilayah ni membolehkan Funan menguasai daripada jalan perdagangan antara timur dengan barat. Bila dia dah kuasai center, dia kuasai kawasan tengah-tengah ni, antara timur dengan barat ni, dia duduk di tengah-tengah ni. Maknanya trader-trader, pedagang-pedagang daripada barat nak datang ke Asia akan singgah kat tempat-tempat dia ni. Jadi bila dia pegang, maknanya kekuatan ekonomi bagi kerajaan Funan amat kuat. Baik, kesannya pada abad ketiga, Funan ni jadi pusat perdagangan paling utama dekat alam Melayu. Raja Funan yang terakhir namanya Rudravarman. Serangan kerajaan Chenla yang terletak di atas Funan, di atas Funan, dekat utara Funan, dia terletak atas Funan, menyebabkan kemerosotan kerajaan Funan. Okey, baik, kita pergi kepada kerajaan Champa. Kerajaan Champa ni diasaskan oleh Chulian pada tahun 192 Masihi. Pusat kerajaan Champa ni adalah di Indrapura. Champa selalu berdepan dengan serangan daripada Dai Viet. Chulian ni dia berjaya tau membebaskan Champa daripada pengaruh China. Bila Champa melalui zaman kemasyhuran, lihat zaman kemasyhuran Champa ni bermula di bawah pemerintahan Che Bongak tau. Beliau berjaya mengatasi ancaman Dai Viet. Diluaskan peranan dan kuasa Champa ni daripada wilayah Dai Viet sampai ke lembah Sungai Merah. Serangan Champa ke atas wilayah Dai Viet berjaya membunuh Raja Tran Due Tong. Yang ini pemerintah Dai Viet. Pemerintahan beliau dapat pengiktirafan daripada dinasti Ming pada tahun 1369. Sampai dinasti Ming pun boleh iktiraf, boleh bagi recognition pada kerajaan Champa. Ini hebatnya kerajaan Champa masa ni. Merosotnya kerajaan Champa ni bila pemerintah dia Indravarman meninggal dunia pada tahun 1441. Dai Viet dia gunakan peluang ni, dia lancarkan beberapa serangan dalam tempoh tu ke atas kerajaan Champa. Pada tahun 1471, Champa pun ditawan oleh Dai Viet. Nampak tak pelajar-pelajar peranan pemimpin di situ? Tadi kerajaan Funan kan? Ini kerajaan Champa pula. Bila pemimpin tiada, maka dia akan beri kesan secara langsung kepada pemerintahan dan keberadaan dan keagungan kerajaan tersebut. Dah nampak pelajar? Baik, kerajaan Sriwijaya pula diasaskan oleh Dapunta Hyang Srijayanasa pada tahun 683 Masihi di Palembang. Beliau mengkukuhkan kerajaan Sriwijaya ni dengan menakluk kawasan sekitar-sekitarnya seperti Bangka dan Taruma. Masyhurnya kerajaan Sriwijaya ni sewaktu era pemerintahan Sangra Madanan Jaya. Pada abad ke-8, Sriwijaya berjaya takluk Sumatera, selatan Myanmar, tanah Melayu dan segenting Kera. Penaklukan ni juga membolehkan Sriwijaya dia menguasai jalan laut antarabangsa, pelajar-pelajar. Iaitu dekat Selat Melaka tu dia dah pegang, dan Selat Sunda. Seterusnya menjadi kuasa perdagangan utama di alam Melayu. Selain terkenal sebagai pusat perdagangan, Sriwijaya ni juga jadi pusat pengajian agama Buddha. Ni kita nak tengok bagaimana apabila kemasyhuran sesuatu kerajaan itu sampai kepada kemuncaknya,
Ia akan melibatkan perdagangan, dia akan melibatkan interaksi sosial, dia akan melibatkan agama, bagaimana ekonomi itu akan berkembang. Pelajar-pelajar, serangan tentera Chola dari selatan India pada tahun 1025 telah menyebabkan kerajaan Sriwijaya menjadi lemah. Kena ingat kalau tiba-tiba ada soalan, apakah faktor yang menyebabkan kerajaan Sriwijaya menjadi lemah? Jadi pelajar-pelajar kena tahu bahawasanya serangan tentera Chola pada tahun 1025. Tentera Chola ni dia ada di selatan India. Baik pelajar-pelajar, kita tengok kerajaan Angkor. Angkor ni pusat dia di Hariharalaya. Diasaskan oleh Jayavarman kedua dari Chenla. Beliau telah menyatukan wilayah di lembah Sungai Mekong. Maknanya bila kita tengok Jayavarman kedua ni dia dari Chenla. Ingat tak Chenla? Chenla ni lah yang menyerang kerajaan Funan. Dia berada di utara Funan. Maksudnya dia adalah bloodline daripada Chenla. Baik, bila zaman kemasyhuran dia, sewaktu Suryavarman kedua dia luaskan empire Angkor ni ke sekitar lembah Sungai Mekong sampailah ke selatan Myanmar. Beliau berjaya menghalang ancaman daripada Champa dan Dai Viet. Di samping dia wujudkan kerjasama, yakni jalinan perdagangan antara local trader, pedagang tempatan dan pedagang luar. Nampak tak? Usaha dia ni diteruskan oleh Jayavarman ke-7 yang telah meluaskan empayar Angkor hinggalah ke sempadan Annam. Pelajar kena ambil perhatian ni. Beliau membina Angkor Thom dan mendirikan 102 buah hospital. Wah, hebat pemimpin macam ni. Bila dia bina hospital, apa yang pelajar dapat fikirkan? Dia adalah seorang pemimpin yang berkebajikan. Dia memikirkan kebajikan tentera dia, kebajikan rakyat dia, kepentingan negaranya dalam aspek kesihatan. Hebat kan? Selepas kematian Jayavarman ke-7, Angkor mula lemah. Serangan Siam pada tahun 1594 telah melemahkan kerajaan Angkor. Pelajar, nampak tak peranan pemimpin daripada kerajaan Funan, Champa sampailah ke Angkor? Bila kematian pemimpin saja, kerajaan itu akan goyah dan melemah. Pelajar, sila perhatikan pentingnya peranan pemimpin. Baik pelajar, bagi kerajaan Majapahit diasaskan oleh Raden Wijaya dengan bantuan tentera Mongol. Wow, dahsyat Beliau dapat bantuan tentera Mongol dalam perebutan kuasa di Jawa pada tahun 1294. Kerajaan ni dia berpusat di Kota Traulan. Baik, kemasyhuran Majapahit ni dia bermula dengan pelantikan Patih Gajah Mada sebagai Perdana Menteri Majapahit oleh pemerintah. Nama pemerintah dia adalah Tribuana Tunggadewi. Patih Gajah Mada ni dia berjaya kembalikan semula keamanan dan keselamatan kerajaan Majapahit. Ini antara usaha-usaha dia sebagai pemimpin. Kita tengok beliau juga meluaskan kawasan jajah takluk dia sampai ke timur Pulau Jawa, pesisir pantai timur Sumatera, pesisir selatan, barat Pulau Borneo, bahagian selatan dan timur Sulawesi, dan juga termasuk Kepulauan Maluku. Ini hebat tau pelajar-pelajar. Dia boleh jajah takluk semua kawasan-kawasan berhampiran tepi-tepi itu semua dia dah jajah. Hal ini menjadikan Majapahit sebagai pusat perdagangan pada abad ke-14. Wow, hebat Majapahit kan? Kematian Patih Raja Muda dan serangan kerajaan Demak pada tahun 1478 telah menyebabkan kerajaan Majapahit menjadi lemah. Pelajar, dah ada 4 dah kita nampak. Funan, Champa, apa lagi tadi? Pelajar, Angkor dan juga Majapahit. Kesemuanya 4 pemimpin dia. Apabila pemimpin dia meninggal dunia, kerajaan dia mula goyang dan lemah. Pelajar kena ambil maklum pada artikel ini dan pada perbincangan ini. Baik, seterusnya kerajaan Kedah Tua. Kemunculan kerajaan Kedah Tua ni dia bermula dengan penglibatan masyarakat di Guar Kepah yang menjalankan kegiatan perdagangan dengan pedagang luar di Sungai Mas. Dia bermula di Guar Kepah dan pedagang yang datang dari luar Sungai Mas. Pada peringkat awal, pusat kerajaan ni dekat Sungai Mas dan Pangkalan Bujang. Kewujudan kerajaan Kedah Tua ni, kalau dalam pada catatan golongan agama dan pedagang dari China, India dan Arab Parsi, China menamakan kerajaan Kedah Tua ni sebagai Chehcha. Manakala sumber dari India,
menyatakan bahawasanya Kedah Tua ini sebagai kataha. Dan kalau pedagang daripada Arab menyatakan kalah ba. Ni pelajar-pelajar kena ambil maklum tentang sejarah bagaimana nama Kedah ni muncul. Kemasyhuran kerajaan Kedah Tua ni dikaitkan dengan betapa pesat kegiatan perdagangan di Lembah Bujang. Pedagang dari timur, dari barat datang menjalankan kegiatan perdagangan dengan penduduk tempatan dan pedagang luar lain. Seiring dengan kemajuan perdagangan ni, kerajaan Kedah Tua jadi pusat keagamaan bagi agama. Masa inilah yang cikgu cakap, bila kemasyhuran sesuatu kerajaan ni, dia juga memberi implikasi kepada bagaimana agama itu disebarkan. Namun begitu, serangan tentera Chola, ingat tak tadi? Serangan tentera Chola pada tahun yang sama, 1025, telah melemahkan kegiatan perdagangan. Dia lemahkan kegiatan perdagangan. Bila ada serangan, jadi trader tak berani nak masuk. Jadi dia memberi efek, dia memberi impact, dia memberi implikasi kepada kegiatan perdagangan di situ. Kerajaan Kedah Tua ni dia mengalami perubahan pemerintahan pada abad ke-7, yang mana munculnya pengasasan Kesultanan Kedah, yang memulakan sistem pemerintahan baru, kerajaan baru di negeri Kedah. Jelas belajar inilah sejarah tentang kerajaan Kedah Tua. Baik, kita pergi pada yang terakhir untuk pengajian kita pada hari ini, iaitu berdasarkan kajian arkeologi berkenaan dengan Gangga Nagara. Gangga Nagara ni ada dua pandangan tau, yang mengatakan siapa pengasasnya. Dia diasaskan pada abad ke-6. Pertama, kerajaan Gangga Nagara ni, satu pandangan mengatakan bahawasanya pengasas dia adalah Raja Ganji Sarjuna. Ada pandangan lain kata Gangga Nagara ni dibuka oleh Raja Khmer daripada Kemboja. Pada peringkat awal, pusat dia dekat Pengkalan. Kalau kita tengok Gangga Nagara ni, dia lebih kepada kerajaan pelabuhan. Dia berasaskan pusat pelabuhan. Sejak abad ke-5 dia dah buka dah pelabuhan. Bila kemasyhuran Gangga Nagara ni? Gangga Nagara ni dia bermula abad ke-9. Abad 9 dia start dah famous. Daripada abad ke-5, pelabuhan kerajaan Gangga Nagara ni dah ada. Selalulah pedagang luar datang dekat dia punya pelabuhan. Sebab apa? Kekayaan hasil bumi. Mereka ada mineral. Mineral apa? Emas dan biji timah. Wow. Siapa ada emas, dia boleh conquer dunia lah. Saja siapa ada emas, dia boleh conquer satu kekuasaan. Kerajaan Gangga Nagara ni dia berjaya mengalahkan dan mempertahankan kedaulatan dia daripada serangan kerajaan Sriwijaya pada tahun 850 Masih. Sriwijaya yang hebat tu pernah serang Gangga Nagara tau. Tapi Gangga Nagara dia bertahan dan dia boleh mempertahankan kedaulatan kerajaan dia. Baik, pelajar, bila Gangga Nagara ni lemah, dia lemah apabila diserang oleh tentera Chola dari India pada tahun 1025. Serangan ini memusnahkan pelabuhan Gangga Nagara. Pelajar dapat tak? Tentera Chola dia serang tiga kerajaan pada tahun yang sama, iaitu pada tahun 1025. Kerajaan apa? Gangga Nagara. Lagi kerajaan Kedah Tua. Lagi apa pelajar yang tentera Chola serang? Cuba pelajar ingat balik. Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya diserang, Kedah Tua diserang, Gangga Nagara diserang oleh tentera Chola pada tahun 1025. Nampak tak? Inilah satu-satunya tentera yang menyerang tiga serangkai pada tahun yang sama, 1025. Dahsyat bukan? Jadi pelajar-pelajar, itulah cerita ataupun sejarah berkenaan tentang kemasyhuran kerajaan alam Melayu. Jadi pelajar-pelajar, sila ambil serius, ambil fokus, fahami, hayati bagaimana kronologi, bagaimana perkembangan yang melibatkan peranan pemimpin. Bila pemimpin meninggal dunia, maka kerajaan akan menjadi lemah. Kemasyhuran sesuatu kerajaan alam Melayu bergantung kepada aspek ekonomi dia. Perasan tak? Dan bagaimana pelabuhan itu menarik pelabur, bagaimana sistem perdagangan di kerajaan itu menarik pelabur-pelabur, menarik pedagang-pedagang dari luar dan dalam. Ketiga, peranan agama disebarkan, juga diklasifikasikan dan dikategorikan dalam konteks kemasyhuran. Bila masyhur, barulah masuk elemen penyebaran agama. Jadi pelajar-pelajar, apa yang kita dapat rumuskan pada hari ini, betapa pentingnya kita menghayati sejarah kerajaan alam Melayu demi jati diri dan demi menghargai betapa pentingnya kita meneroka
pembelajaran sejarah yang lalu untuk kita merangka perjalanan kehidupan di masa akan datang. Pentingnya kewibawaan seorang pemimpin untuk mentadbir sesebuah kerajaan, untuk mempertahankan kedaulatan, menjadi motivasi dan civic bagi kita dalam setiap tindak tanduk kita merangka masa depan. Jumpa lagi belajar dalam video seterusnya. Bye. Assalamualaikum.